Okey, seterusnya kita pergi kepada isu yang berkaitan dengan pembubaran perkahwinan seterusnya yang melibatkan murtad. Okey, murtad menurut bahasa Arab, dia berasal daripada perkataan riddah. Kan? Dari segi bahasa, riddah bermakna bertukar daripada suatu kepada selainnya lah. Dan kemudian dari sudut istilah syarak pula, murtad ni ditarikkan dengan pelbagai takrifan lah. Contohnya Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat mendefinisikan murtad atau riddah sebagai memutuskan Islam dengan niat, sama ada dengan niat, percakapan dan perlakuan, sama ada dilakukan secara menghina atau ingkar atau dengan itikad seperti menafikan kewujudan Allah. Kan? Kemudian ada definisi daripada Al-Hisni daripada kitab Kiftah Akhir, kemudian Al-Qadi Audah. Datuk Wabah Zahiri dari kitab Fiqh Islami wa Adillatu, dia kata murtad bermaksud berpaling daripada Islam dan kembali kepada kufur. Berpaling ni maksud tinggal lah. Tinggal Islam dan kembali kepada kufur. Pergi kepada kufur. Maksudnya tinggal Islam dan pergi jadi kafir. Sama ada dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan, kan, dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan atau perkataan yang mengkafirkan, sama ada diucap dengan gurauan atau penentangan ataupun intikad. Okey, jadi di sini kesan murtad dalam perkahwinan ni terdapat dua aspek mengenai perbezaan agama, itu dari sudut melangsungkan perkahwinan dengan orang bukan Islam dan dari sudut pertukaran agama. Pertama dari sudut kahwin dengan bukan Islam, kemudian dari sudut yang lain pula isu pertukaran agama oleh salah seorang pihak dalam satu perkahwinan. Di mana pertukaran agama oleh satu pihak yang telah berkahwin pula boleh menjadi dalam dua situasi bertentangan. Itu jika satu pihak dalam perkahwinan Islam meninggalkan Islam dan satu lagi pihak dalam perkahwinan bukan Islam tu memeluk Islam. Okey, satu tinggal Islam ataupun satu masuk Islam. Perbuatan murtad sama ada dilakukan oleh suami ataupun isteri. Jadi sini banyaklah pendetilan. Kalau kesannya, kalau maksudnya sini kalau ikut dalam nota ni dihuraikanlah kesan kepada perkahwinan murtad berlaku daripada pihak suami dan isteri. Di sini contohnya murtad daripada pihak suami. Dan murtad suami ni kalau dari segi perbincangan fiqh, ada yang berlaku sebelum berlaku persetubuhan dan selepas berlaku persetubuhan. Kan? Kesan dia adalah berbeza lah. Contohlah kita tengok sini kan, murtad sebelum berlaku persetubuhan. Dia kata fuqaha sepakat mengatakan jika seorang lelaki muslim murtad daripada Islam sebelum berlaku persetubuhan dengan isterinya, maka terbubar ikatan perkahwinan mereka secara bain. Kemana kata perkahwinan mereka terfasah sejurus suami murtad. Okey, itu kalau sebelum berlaku persetubuhan. Kalau selepas berlaku persetubuhan, macam ni pula. Okey, di mana tindakan suami murtad sebelum berlaku persetubuhan mengikut kesan berikutlah. Pertama, turut dari kata perkahwinan antara pasangan isteri. Kemudian isteri yang belum bersetubuh berhak kepada separuh daripada nilai mas kahwin. Okey, jika suami dihukum bunuh akibat murtad, tiada iddah. Kematian suami apabila jalan isteri, tiada saling membesarkan antara sama lain kerana salah seorang telah murtad, dan tidak haruskan bagi lelaki murtad mengawini wanita murtad, wanita muslimah dan wanita kafir asli. Ini kerana perkahwinan bergantung atas kewujudan agama, sedangkan orang murtad tiada agama. Ini dari segi fiqh lah. Contoh okey, kalau ikutnya kalau contoh ni pula adalah kesan murtad suami selepas berlaku persetubuhan. Pertama, turut ikatan perkahwinan suami isteri. Isteri menjadi wanita yang diharamkan kata suami, dan isteri tidak boleh menyalahkan dirinya kepada suami untuk disetubuhi. Turut ikatan perkahwinan secara putus bain tanpa boleh rujuk sampai isteri menjalani iddah. Dan kalau hukum pewarisan dia khilaf kan, harta yang diperoleh semasa Islam diwarisi oleh pewarisnya Muslim. Mereka harta yang diperoleh semasa tempoh murtad menjadi harta rampasan, itu faid yang dimasukkan ke dalam batu mah. Ini merupakan pandangan Abu Hanifah. Okey, kemudian nasab anak disabitkan kepada suami. Isteri berhak mendapat mas kahwin penuh daripada suami kerana murtad berlaku daripada pihak suami. Okey, ini contohlah isu kesan-kesan daripada murtad sebab berlaku persetubuhan. Okey, kemudian bilakah masa terputus ikatan perkahwinan antara suami isteri bila suami murtad? Dia ni fuqaha sepakat mengatakan ikatan perkahwinan terputus akibat murtad adalah terbubar secara bain lah. Mereka juga sepakat mengatakan bahawa murtad berlaku sebelum berlaku persetubuhan menyebabkan ikatan perkahwinan terfasah secara automatik. Kan? Namun mereka bersisih tentang waktu terbubar ikatan perkahwinan yang berlaku murtad sebab berlaku persetubuhan. Yang pertama, terbubar ikatan perkahwinan sejurus berlakunya murtad. Tidak boleh rujuk dalam iddah kerana berlaku secara bain.
Ini merupakan pendapat Hanafiyah, Imam Malik kitab Mudawanah, pendapat yang rajih dalam mazhab Malikiyah dan satu pandangan Hanabilah. Pendapat kedua mengatakan terbaik kata perkahwinan berlaku sepatamanya iddah isteri. Jika suami tidak kembali semua dalam Islam semasa iddah isteri, terputus ikatan perkahwinan itu semasa berlakunya murtad. Jika suami kembali semula ke Islam semasa dalam iddah, ikatan perkahwinan mereka terus buka kuasa tanpa perlu dilakukan akad nikah sekali lagi. Ini merupakan pendapat lain bagi Malikiyah, pandangan Imam Syafi'i dan pendapat yang rajih bagi Hanabilah. Okey, ini contohlah murtad daripada pihak suami. Kalau isteri pun ada kesan-kesan sendiri, boleh baca dalam murtad ni lah. Okey, masuk Islam pun lain pula. Kan, kalau masuk Islam sebagai contoh lah, kesan kata perkahwinan akibat salah seorang pasangan suami isteri masuk Islam. Okey, jadi ada beberapa isu-isu yang disepakati lah. Pertama, jika seorang lelaki masuk Islam sedangkan dia punya lebih daripada 4 isteri, atau dia berkahwin dengan merupakan dua orang wanita yang tidak dibenarkan seperti dua orang badik perempuan, wajib katanya memisahkan isteri yang lebih pada 4 orang itu, atau memisahkan salah seorang daripada dua adik badik perempuan tersebut. Okey. Kedua, jika pasangan suami isteri sama-sama Islam, kedua ikatan perkahwinan mereka terkekal. Okey. Jika suami kepada wanita ahli kitab Islam dan mereka berdua sama-sama Islam, kedua perkahwinan antara mereka berdua terus kekal. Okey. Namun jika salah seorang pasangan masuk Islam sedangkan seorang lagi tidak, dapat 3 pandangan fuqaha dalam masalah ini. Yang pertama, jika isteri masuk Islam sedangkan suami keadaan kekufuran, ikatan perkahwinan terfasah pada ketika itu juga. Itu yang pertamalah. Kita boleh baca sendiri. Jika isteri masuk Islam sedangkan suami keadaan kekufuran, isteri hendaklah menunggu tempoh iddah. Isteri masuk Islam tapi suami kekal kufur, maka isteri hendak menunggu dan tempoh iddah. Jika suami masuk Islam semasa tempoh iddah, hubungan mereka kekal sebagai suami isteri. Jika tempoh iddah tamat, suami kekal kufur, perkahwinan mereka terubah dan mereka perlu dipisahkan sebagai suami isteri. Kemudian pendapat ketiga membezakan antara sama ada berlaku dalam negara Islam atau kafir harbi. Ini pandangan Hanafi lah, boleh rujuk dan nota. Okey, satu pembuat perkahwinan akibat murtad. Di sini berapa khilaf, dua pendapat. Pertama, terbaik kata perkahwinan akibat murtad dikira sebagai fasah. Berangkat talak tidak berkurangan akibat pembuaran perkahwinan dengan murtad. Ini merupakan pandangan Abu Hanifah, Abu Yusuf dan mazhab Hanafi, pandangan Malik, mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Pendapat kedua, ikatan perkahwinan akibat murtad dikira sebagai talak. Dengan talak berkurangan akibat banyak perkahwinan dengan murtad. Ini merupakan pandangan Muhammad bin Hasan daripada mazhab Hanafi, pendapat lain bagi Imam Malik dan pendapat termasyhur dalam mazhab Maliki. Ini khilaf lah beberapa isu yang berkaitan dengan murtad. Kemudian dari segi peruntukan undang dengan pembubaran perkahwinan sebab murtad, peruntukan pembubaran perkahwinan dengan sebab murtad atau peruntukan agama yang ada dalam negeri di Malaysia ini berdasarkan sama. Namun di Afrika terdapat segi perbezaan bagi setengah negeri lah. Okey. Contohnya di Terengganu dikata jika salah satu pihak kepercayaan itu murtad atau menganut satu pihak lain daripada Islam, maka perbuatan demikian tidak boleh dengan sendiri buka kuasa membakar perkahwinan itu melainkan dan sehingga disahkan oleh mahkamah. Jika salah satu pihak daripada satu perkahwinan bukan Islam menurut agama Islam, maka perbuatan demikian tidak boleh dengan sendiri buka kuasa membakar perkahwinan itu melainkan dan sehingga disahkan oleh mahkamah. Ini adalah beberapa kes pasangan murtad lah. Seperti yang pertamanya, kes Indre application Aisyah Salmah Sian. Jadi panjang kisah dia. Kemudian ada kes Tina Allah, ada kisah semua. Jadi bolehlah anda rujuk dalam buku nota. InsyaAllah setakat itu sajalah yang berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan ila, zihar, li'an. Kemudian suami hilang itu mafkud dan juga berkaitan dengan murtad. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.